menyambung kepada tajuk agar hati selalu ingat kematian. Sebelumnya yang saya kasihi dan hormati Tuan Pengurusi Masjid Nur Sa'adah, staf kepimpinan, imam, muslimin dan muslimat, ustaz-ustazah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita menyambung agar hati selalu ingat akan kematian. Mati adalah benda yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati Allah sebut adalah benda yang pasti. Kerana itu kita melihat terlalu banyak hadis-hadis baginda Rasulullah yang menyebut tentang mati. Di antaranya Nabi mulakan dengan perkataan aksiru zikra hazimil lazat. Nabi kata ingatlah, seringkali ingat. Nabi menyuruh seringkali. Seringkali ini bermaksud kekerapan yang tinggi. Seringkali ini bermaksud kalau seorang ibu dia panggil selalu berlentiak, selalu mengingati anak dia. No? Anak dia dah sembahyang dah, tapi dia tetap mengingatkan anak dia sembahyang. Itulah maksud dia seringkali. Kenapa seringkali itu disebut? Sedangkan orang semua akan mati. Kalau tak sebut pun mati juga. Sebut pun mati juga. Kenapa disebut seringkali? Ingatlah akan kematian. Baik tuan-tuan, kita naik kereta ke jalan raya, laju kita highway kosong. Hari raya tak boleh laju, banyak kereta, no? Hari tak raya highway pukul 1 pagi jalan clear. Dia tak tahu ada AES nak sama 300. Tak, laju naik kereta. Tak. Tiba-tiba ada satu kereta depan tu bagi lampu tinggi kat dia. Dia tak peduli lagi. Kereta depan lagi bagi lampu lagi kat dia. Ada ting-ting, dia tak. Ting-ting apa isyarat? Ada polis ataupun JPJ dan sebagainya lah. Kalau dah 10 kereta semuanya memberi lampu, isyarat yang polis itu ada, itu bermaksud dia akan main dengan sendiri perasaan. Aku kena perlahankan kereta. Kalau sayang 300, perlahankan kereta. Kalau tak sayang, duit banyak dalam bank, lambok, tak apa, tekan saja. Tak. Jadi orang yang cerdik, orang yang berakal, ketika mana ada orang berpesan kepada itu kepada dia, maka dia perlahankan kereta. Pasal apa? Sebab ia mengingati orang depan tu ingat kepada dia bahawa ada polis ataupun JPJ di hadapan. Baik. Jadi secara tidak langsung kereta yang ada tadi jadi perlahan. Sama lah juga dengan kita. Apabila ada orang mengingati kita akan mati, maka segala kekerasan hati kita dia jadi lembut. Hati yang gerah ni tuan-tuan, dia disebabkan dengan orang pesan kepada kita ingat mati, dia secara tidak langsung hati jadi lembut. Memendekkan angan-angan yang panjang, membetulkan keadaan yang silap, dan yang lebih besar lagi adalah mereka ini akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Qurtubi disebut dalam kitab Tazkirah, 3 benda apabila orang tu sering diingatkan kematian. Yang pertama, dia bersegera untuk bertaubat. Orang cerita bab mati, dia bersegera untuk bertaubat. Yang kedua, dia rasa cukup, qanaah. Allah bagi setakat tu cukup dah. Orang kata pasal biar sikit sangat, tak apa, cukup lah, itulah rezeki. Sahabat baginda Rasulullah bernama Abdullah bin Mas'ud, saat dia nak mati, ini khadam, ini orang panggil sahibus sir Rasulullah, orang yang banyak mengetahui rahsia Rasulullah. Rasulullah ambil dia ketika mana beliau berumur 6 tahun, masuk Islam, pergi jumpa Rasulullah. Jadi dia duduk dengan Rasulullah. Jadi dia orang yang banyak tahu cerita tentang Rasulullah. Saat dia nak mati, Sayyidina Uthman tanya kat dia, hendakkah kamu aku datangkan sebanyak 1000 dinar daripada Baitul Mal? Ni gaji kamu ni, gaji kamu yang kamu tak pernah ambil ni. Bukan untuk kamu, untuk waris kamu. Untuk waris kamu. Tengok apa dia jawab. Sudah, dia cukup. Kerana aku percaya dengan janji Allah,
Sebab siapa-siapa yang membaca surah Waqiah setiap malam, dia tidak akan miskin, dia akan rasa cukup. Maka itu yang aku ajar pada anak aku. Maka cukuplah dengan surah Waqiah yang mereka amal dan Allah akan jaga mereka. Tengok tuan-tuan, ini orang yang apabila diingat pada mati, dia merasa cukup, qanaah. Dia tidak rasa lagi rugi. Allah ruginya, patut aku dapat 200, tapi dia pun bagi 100 kat aku. Tak tuan-tuan, dia tak rasa rugi. Dan yang ketika kita tengok di orang yang ketika mana disebut tentang diingatkan mati ni, keinginan dia untuk beribadah cukup tinggi, mendorong dia untuk beramal ibadah. Ini disebut sebagai manisnya ibadah. Sebab itu tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita patut tahu tentang mati. Yang pertama, mati itu sendiri boleh dianggap sebagai ibadah. Kita kena anggap dia sebagai ibadah. Maka orang-orang yang melihat mati sebagai ibadah, maka dia akan rasa manisnya mati tersebut. Kita berpuasa selama sebulan. Bulan Ramadan ni pakat cukup berlaku puasa sebulan. Berapa hari? 29 hari. Kebetulan Ramadan ni 29 hari. Tuan-tuan, kita berpuasa dah 29 hari. Orang yang bukan Islam tengok, pasal apa kita menahan diri daripada makan sebegitu lama? Sedangkan makanan ada, jauh kuitiau, ada martabak, ada, tengok saja dekat bazar Ramadan tu, semua nak beli, tuan-tuan. Pasal apa kita pertahankan diri sampai 300 kali tak makan? Sebab manisnya ibadah kita. Sebab manisnya ibadah kita. Bahkan kalau kita tengok di waktu malam, orang yang solat, dia boleh bangkit pukul 3 pagi. Sedangkan pukul 3 pagi ni, kalau tak ada hajat, boleh bangkit tak tuan-tuan? Pasal apa bangkit pukul 3 pagi? Sebab nak menunaikan solat, nak bermunajat kepada Allah. Pasal apa? Pasal mana? Kalau nak saja-saja bangkit, ada tak? Tapi dah ni budak-budak bangkit pukul 3 pagi, tak tahu dia bangkit buat apa. Dia buka internet, main Pokemon Go. Budak-budak pukul 3 pagi bangkit nak main benda tu. Hukum dia haram kan? Saya mengambil pendapat Syekh Dr. Yusuf Qadhawi, haram kerana kerosakan pada akidah. Pasal apa rosak akidah? Sebab Pokemon hak dibela tu, dia ni satu alat aplikasi dalam telefon bimbit, tuan-tuan. Aplikasi dalam telefon bimbit yang menggunakan realiti perantara. Cara nak main kena on GPS. GPS tu apa? Nak sebut tak penting, tapi GPS tu mana kata satelit lah jawapan dia. Dia boleh main benda tu. So satelit tu bermaksud dia mengetahui di mana kedudukan kita. Satelit di atas tu boleh tengok di mana kita duduk. Jadi Pokemon yang kita tangkap tu kita boleh bela, kita boleh hajar dia sehingga mengeluarkan kuasa ajaib. Tengok siapa yang boleh mengeluarkan kuasa ajaib? Pokemon. Habis Allah SWT tak ada. Itu yang disebut sebagai akidah. Yang kedua, siapa yang kuat dia berkuasa, dari segi akhlaknya besar, ketagih, buang masa, buat duit dan sebagainya. Tuan-tuan. Jadi orang-orang macam ni berhajat, dia akan bangun pukul 3 pagi saat orang tidur semua, tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan, orang yang tak ada hajat ni tak akan bangun pukul 3 pagi. Tak ada hajat tak akan bangun. Orang ni rumah saya pukul 3 pagi. Rumah kan tutup lampu, tiba-tiba bunyi gedegem jatuh. Gelap kan? Saya buka batu, tengok mata orang biji. Saya kata koyo lah, dapat kat aku sono hari ni. So dia kat bank punya dapat duit. Kalau putih anak cari baku, pacok kat belakang. Dah kali putih anak tu jadi Amelia Rosdi, boleh jadi bini nombor 2. Buka-buka lagu Musa. Musa jatuh daripada atas ke bawah. Allah Akbar. Kenapa bangun? Sebab ada hajat, nak tengok apa benda yang jatuh. Tak. Sama juga orang yang bangkit bertahajud. Berat tu tuan-tuan. Tapi dia bangkit bangun. Kenapa? Kerana dia manisnya, merasai manisnya ibadah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita melihat kematian sebagai satu ibadah, maka kita akan rasa manisnya menunggu hari-hari kematian tersebut. Ini tuan-tuan. Jadi yang pertama, kita kenali mati itu dengan kita menganggap bahawa mati itu sebagai
sebagai satu ibadah. Yang kedua tuan-tuan, sudah pasti mati itu mai. Suka atau tidak, pasti dia akan mai. Dan kena ingat satu benda yang kita kena ingat tentang mati, bahawa mati itu tidak pernah silap sama sekali. Tak. Kita kadang-kadang pernah juga silap. Nak main kuliah pakai baju warna orange, padahal dalam kepala duk fikir nak pakai baju pula silap tuan-tuan. Tak, pernah juga silap. Main kuliah, ingat ustaz mana buka-buka buku lah, ustaz lain kita lain bawa. Itu nama dia silap. Pasal apa? Sebab buku tak pernah buka kat rumah. Bik banyak, letak ikut tinggal tak. Ada contohnya tuan-tuan. Silap dah tu kan. Tetapi mati ni dia tak pernah silap. Mati ni makhluk tuan-tuan. No? Mati ni makhluk. Mati ni masa yang telah ditentukan. Habis masa mati tu mati. Dan mati ni tak pernah silap. Itu kita kena faham betul. Ada malaikat main kat kita. Malaikat membaca wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastaqdimun. Malaikat kata kalau dah sampai ajal, maka kamu akan mati. Sebab setiap umat itu ada ajal dia. Maka sesaat pun tidak akan didahulukan, sesaat pun tidak akan dilambat-lambatkan. Nah, maka kita kata malaikat silap tu, kamu salah rumah ni, tak mengaji dengan postman dulu ke? Tak, tuan-tuan. Malaikat ke apa ke yang sebut namanya mati, mereka itu tidak pernah silap menunggu tarikh untuk menjemput kita, tuan-tuan. Dan yang ketiga, kita kena kenal mati itu, bahawa mati itu sebenarnya seandainya sampainya ia kepada kita, maka itulah kiamat bagi diri kita. Kita tak payah nak tunggu kiamat yang kubra tu, kiamat yang besar tu, kiamat yang hancurkan dunia ni, yang menghancurkan alam ini, kita tak payah tunggu lagi. Tetapi kita kena sedar bahawa ketika sampainya mati, maka itulah sebenarnya kiamat bagi kita, tuan-tuan. Baik, ketahuilah. Maka katalah penulis ini, Imam Ghazali dalam kitabnya, sesungguhnya kematian itu sangat dahsyat bagi orang yang menolak akan kematian. Sebab apa? Ketika mana sebut tentang mati, dia tak mau dengar. Apa ni cerita tentang mati-mati di hari yang berbahagia ni? Jika hari raya, jangan cerita mati, boleh cerita benda lain dah. Orang macam ni dia sangat takut. Sebab apa? Salam dia sakit, dia akan cari ubat. Dia tak kembali kepada Allah. Dia dah habaq kat doktor, doktor segala ubat doktor saya dah makan, pasal apa tak sembuh-sembuh? Dia tak kembalikan kesembuhan itu kepada Allah. Dia kembalikan kesembuhan itu kepada manusia. Bermakna dia berhajat kepada manusia. Maka dia beritahu, kenapa saya tak sembuh-sembuh? Doktor kata tak apa, kita bagi ubat power lagi. Dia dengan doktor sama 2 kali 5, tuan-tuan. Inilah orang yang cuba mengelak daripada kematian. Tidak ada satu pun manusia yang boleh hidup dalam. Saya terbaca dalam internet, tak tahu betul atau tidak, cerita ni Alexander Grigg dia panggil, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, dia pesan kepada rakyat dia, kepada menteri dia, kalau aku mati, aku nak para doktor yang memikul aku. Kalau aku mati, aku nak para doktor yang memikul aku. Lepas tu kemudian kalau aku mati, hendaklah ditabur duit sepanjang perjalanan menuju aku ke dalam kubur. Dan satu lagi aku nak tunjuk, aku minta kalau aku mati, tolong keluarkan tangan aku daripada tempat pusungan mayat itu. Kalau kita duk pikul dia tu, mayat tu kat luar, tuan-tuan. 3 benda dia minta. Doktor tadi bukan doktor yang baru habis mengaji tu. Apa orang panggil DG bab 1. Aku tak mau tu. Aku nak DG 52. DG lah apa, saya tak tahu doktor ni apa dekat. Baik-baik lah, doktor yang pakar lah kita sebut, tuan-tuan lah. Doktor pakar. Aku tak mau doktor-doktor yang baru habis tu. Aku nak doktor yang apa? Yang pakar-pakar ni. Pakai mata, pakai kaki, pakai kulit, pakai segala pakai di dunia ni. Macam tu lah, tuan-tuan. Baik, pada hari matinya semua doktor pakar. Tuan-tuan tahu kenapa dia nak minta doktor yang memikul mayatnya? Kerana baik sebanyak mana apa kepakaran yang kamu ngaji, kamu tak boleh nak menghidupkan seseorang yang telah ditentukan dia mati. Tuan-tuan. Kemudian kenapa ditebarkan segala duit di atas muka bumi ini? Dia nak habaqkan rakyat dia, sebanyak mana harta yang kamu bawa, kamu tak boleh bawa 1 sen pun ke dalam kubur. Kenapa diletakkan tangan di luar? Nak habaq mai bahawa tangan aku ini tak ada apa-apa pun.
Aku datang di dunia ini kosong, di balik aku balik pun tanganku tak pegang apa, tetap juga kosong. Nah, ini di antara boleh keedah yang boleh digunakan pakai untuk mengingati kematian. Kalau kita mengaji sebelum ni, ada satu tokoh tabi'i tu kata dia buat apa? Dia buat kubur dalam rumah. Dia buat kubur dalam rumah. Katanya kalau sesaat aku tidak melihat kubur ini, maka rosaklah hati aku. Kata kita tak boleh buat macam tu sebab makam kita tidak sama dengan makam mereka. Cuma kita boleh tengoklah kubur dalam perjalanan balik dan pergi tengok kubur Allah, di sinilah tempat aku akan kembali nanti, tuan-tuan. Maka orang ini, tuan-tuan, dia tidak akan mengingati mati, bahkan hati dia kosong. Kosong itu bermaksud bukan kosong dari segala-galanya. Kosong itu bermaksud kosong tentang kematian, tetapi tentang dunia banyak. Sama juga dengan orang semayang. Orang tak takbir, dia semayang tak khusyuk, maka kita kata hati dia kosong. Bukan kosong, hati dia tidak kosong. Kosong daripada mengingati Allah, tetapi tidak kosong daripada urusan dunia. Angkat takbir, ingat kerja. Angkat takbir, ingat kerja. Bermaksud hatinya kosong daripada mengingati Allah, tetapi tidak kosong daripada mengingati dunia. Bermaksud siapa-siapa yang hati dia kosong daripada mengingati akhirat, iaitu mengingati kematian, sebenarnya hati dia tidak kosong daripada mengingati tentang urusan-urusan dunia. Member hantar WhatsApp, tuan-tuan, katanya daripada Tuan Buku Haji Saleh, Abu Haji Saleh, Tuan Haji Saleh, Babu Haji Saleh. Wallahualam, saya tak tahu setakat mana kebenarannya. Cuma saya nak mesti sebab ada nilai yang baik di sini. Kisah kisah menteri yang ditanya oleh raja. Tuan-tuan mungkin baca kan. Tapi ketiga-tiga soalan ini sangat dekat dengan kita. Ketiga-tiga soalan ini itu kita kena fikir bersama. Sebab dia mengandungi satu hikmah yang besar paling ujung sekali. Bagi orang yang akias atau orang yang cerdik, mereka akan nampak bahawa kembali kepada Allah dalam keadaan kesempurnaan, kemuliaan itu lebih baik daripada memiliki keduniaan yang bersifat sementara. Raja bertanya kepada menteri dia panggil menteri agamanya. Dia kata, aku nak tanya kamu 3 soalan. 3 soalan ni aku tak mau jawapan panjang. 3 soalan ni aku nak jawapan pendek. Kalau kamu tak boleh jawab, jatuh jawapan, aku pecat kamu. Kalau kamu tak boleh jawab, aku hilangkan pangkat kamu. Kalau kamu tak boleh jawab, aku gugurkan jawatan dan kekuasaan kamu. Tuan-tuan, orang ni takutlah. Dia panggil semua anak buah dia. Anak buah dia pun jawab ikut cara masing-masing ilmu yang dipelajari. Satu pun jawapan tidak dapat memberi kepuasan kepada menteri itu tadi. Maka menteri ini mencari satu jawapan yang baru. Soalan yang pertama ditanya oleh raja, apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu iman? 3 soalan dia, tuan-tuan. Mudah berpayung, tuan-tuan. Kalau kita jawab dalam periksa, jawapan panjang mungkin dapat 10 markah. Kalau kau jawapan sikit mungkin dapat 0 markah tak. Tapi raja ni pelik. Hak panjang-panjang tak mau, hak pendek-pendek dia, tuan-tuan. Ni raja ni dia pelik sikit perangai dia. Dalam keadaan seperti itu, maka dia pun mantap cari. Ketakutan yang utama adalah kehilangan pangkat. Ketakutan yang utama juga adalah kehilangan kuasa, kehilangan kedudukan, kehilangan harta. Sebab raja nak rampas ni, bukan jalan-jalan raja nak rampas ni, raja dia nak rampas. Maka dia pun termenung di sawah padi. Dalam keadaan termenung, dia tidak sedar seorang tua sedang memperhatikannya. Orang tua ni sedang buat padi, buat benda. Dia duk perhati kawan dia termenung lah. Dia tanya dia pasal apa ni, dia tegur. Dia kawan tu dah ngari nak makan kan. Dia pun buka jualah dia nak makan. Dia tanya pasal apa ni cik. Dia pasal apa ni cik ni, tengok duk termenung tak pasal-pasal ni tak. Mati bini ke apa kan tak. Macam tu termenung tak. Dia kata tidak. Saya ada muskil 3 masalah dan saya tidak ada jawapan. Tuan-tuan, yang orang tak ada PhD tak pandai no? Ada PhD pun merapu jawab. Sebab kena tegur pun tak mengaku. Tak tahu cerita tak? Tak tahu. Tak mau sebut tuan-tuan rakam. Dah tahu cerita mengaku
je lah. Tak apa, biar rakan. Tak sebut nama, tak apa. Tak mengaku je lah, dah salah kan. Hidup main keliru tak pasal lagi. Lepas tu awak benda tu kata daripada Imam Nawawi. Astagfirullahaladzim. Tak cerita kan. Kalau kena tahu tak payah jelaskan. Baik-baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada PhD, tapi dia kata tak apa, main pakcik jawab. Soalan kamu tu main pakcik jawab. Yang pertama, apa itu dunia? Dia kata dunia itu adalah sesuatu yang kamu kerjakan, tetapi kamu tidak akan bawa dia. Kamu akan tinggalkan dia di sini. Itu dunia, tuan-tuan. Maksud kata, bekerjalah sebanyak mana pun di sini, kumpullah harta di sini. Kamu tak akan bawa ke akhirat besok. Kamu akan wariskan kepada anak kamu. Anak kamu wariskan cucu dia. Cucu dia bagi pula harta kepada orang lain. Jadi bermaksud kita mencari harta untuk diberikan kepada orang lain. Bermaksud tidak ada satu pun barang yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Maka katanya orang tua tadi, sesuatu yang kamu kerjakan, kamu lakukan, tetapi kamu tidak akan bawa, bahkan kamu tinggalkan di sini. Seronok dah. Itu masa seronok. Yang kedua, apa dia? Apa itu akhirat? Akhirat itu sesuatu yang kamu kerjakan, sesuatu yang kamu amalkan, dan sudah pasti kamu akan membawanya di akhirat itu nanti. Bermaksud amal kebaikan yang dikumpulkan di sini, maka hasilnya kamu akan ambil, sahamnya kamu akan ambil, dividennya kamu akan ambil di akhirat besok. Maka dia kata, apa itu iman? Itu kena jawab lepas solat asar, dia kata. Nanti lepas solat asar kamu jumpa aku di tempat sekian. Menteri ni kata, oleh kerana hendak mengetahui jawapannya, sebab jawapan yang diberikan oleh Pak Cik tadi memuaskan hatinya, dia yakin raja juga akan terima jawapan yang sama, maka dia pun tunggulah tuan-tuan. Dia tunggu sampai masuk waktu asar, maya asar dengan waktu ni tadi. Lepas maya asar, Pak Cik diterangkan bagi makan anjing. Bagi makan anjing. Bagi makan anjing tak salah, dengan bela anjing sudah. Ni pembelian kata anjing tak payah samuk, payah betul orang macam ni. Tuan-tuan mengaji anjing kena samuk tak? Tuan-tuan ngaji dululah. Anjing kena samuk tak kalau situ? Saya mengaji kena samuk, tak tahu kita berbeza. Tak beza tak? Tak. Baik tuan-tuan. Kemudian sampai masanya dia pun kata kepada menteri itu, hampir peluk dan hampir makan dengan anjing itu. Hampir peluk, hampir makan. Lepas hampir peluk, hampir makan, barulah aku beritahu kamu apa itu tentang iman. Karena iman sebenarnya benteng kita. Daripada iman lahirlah sifat malu. Kesan daripada iman lahir sifat malu. Kesan daripada iman lahir sifat taat. Kesan daripada iman lahir sifat sabar dan juga redha. Dan kesan daripada iman lahir sifat bersyukur, tawaduk dan sebagainya banyak. Bahkan menghilangkan sifat tidak ikhlas, menghilangkan sifat takbur, wujud sum'ah dan sebagainya. Daripada mana? Daripada iman. Dia kata kalau kamu nak tahu jawapan, kamu pergilah peluk anjing dan makan dengan anjing. Menteri ini tak fikir banyak. Sebab apa? Sebab yang sedang dipikirkan adalah hartanya yang bakal hilang, pangkatnya yang bakal dirampas, kedudukan dan juga kuasa yang bakal hilang. Maka dia tak cakap banyak. Biarlah aku pergi peluk anjing, biarlah aku pergi makan dengan anjing, aku jadi serendah-rendah manusia. Yang penting aku dapat jawapan, aku cerita pada raja. Raja tak akan hina aku, raja akan pangkat pada aku, bahkan harta aku selamat dan sebagainya. Tengok tu tuan-tuan. Maka dia pun pergilah. Dia pergi-pergi, Pak Cik dia pegang dia. Wahai menteri, itulah iman sebenarnya. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Maksud kata, buat yang Allah suruh itu adalah taat, buat yang Allah larang itu adalah maksiat. Dan ketika mana sesuatu yang keduniaan ini terpaksa kita hilang kerana taat dan patuh kepada Allah, itulah sebenarnya iman yang sedang Allah menguji kita. Maka dengan sendirinya menteri tadi terdiam, baru dia sedang rupanya
dia sebenarnya telah diselubungi oleh kenikmatan dunia yang dia tidak sedar bahawa dunia sedang mempengaruhi dia. Bukan iman mempengaruhi dia, dunia sedang mempengaruhi dia, tuan-tuan. Jadi 3 soalan tadi kena tak dengan kita? Ya, kena. Sangat kena, tuan-tuan. Jadi kita menilai balik muhasabah bagaimana dunianya kita, bagaimana akhiratnya kita, dan bagaimana imannya kita, tuan-tuan. Baik. Jadi kita seharusnya mengosongkan hati, iaitu dengan memberi fokus yang begitu besar, dengan memberi tumpuan yang begitu besar kepada akhirat. Sebagaimana musannif menulis tentang seorang lelaki yang hendak melintasi padang yang luas, padang pasir yang luas. Mana kata dia kena lawan ribut, mana kata dia kena tenggelam kaki dia, maka kaki dia nak tarik susah. Mana kata dia akan kehausan, mana kata dia akan kepanasan, dia akan kehilangan air dan sebagainya. Maka penuh dengan bahaya. Oleh kerana itu sebelum dia melalui, sebelum dia melintasi gurun yang begitu hebat, yang begitu ganas itu, maka hendaklah ia memikirkan satu cara semasa ia berada di sana, dia tidak akan ditimpa dengan musibah. Tengok, penulis memberi contoh. Kalaulah kita nak berhadapan dengan kematian ini, samalah juga kita nak berhadapan untuk kita nak lintas gurun yang penuh dengan segala macam bahaya. Jadi untuk melintasinya kita kena ada persiapan. Apa dia? Kena beli minyak petrol banyak-banyak. Bawa kereta yang layak besar. Jangan bawa kereta yang 14 inci tu. Tak, sport rim 14 inci Protosaga tak jadi, tergelap dalam pasir lah daripada tu kan. Lepas tu kena bawa mekanik. Jangan bawa kita pergi seorang-seorang, kena bawa mekanik. Air kena banyak, makanan kena ada, kompas kena ada, GPS kena ada. Itulah persiapan bagi orang yang nak melintasi gurun. Begitu juga dengan kita yang akan melintasi suatu tempat yang bernama mati untuk sampai masuk ke akhirat. Maka apa persiapan kita? Maka banyaklah mengingati Allah. Sebagaimana Imam Qurtubi sebut tadi, bersegeralah bertaubat. Banyakkanlah ibadah. Cukuplah dengan apa yang Allah beri. Jangan tamak, jangan halabah, jangan makan kawan, jangan dengki dan sebagainya. No? Jadi dengan sifat-sifat tersebut, maka kita sebenarnya telah bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis juga menyebut dalam muka surat yang 11, yang ke-13. Dia sebut, tidakkah kamu terfikir bahawa sahabat kamu, kita tengok-tengok, sahabat-sahabat kita ramai yang dah meninggal dunia. No? Dia cerita sahabat kita ramai yang telah meninggal dunia. Ada yang dah mati setahun, ada yang mati 2 tahun, bahkan 3 tahun. Bagaimana jasad mereka di dalam kubur? Bagaimana mereka di dalam keadaan sana? Cuba bayangkan sehari sebelum mereka mati. Bukankah mereka memakai pakaian cantik? Tak. Hari ni hari raya, esok mati. Hari raya tu kata dia sehat. Dia pakai baju abaya warna hitam. Tuan-tuan, pakai tudung pula, tudung yang penuh dengan labu sini, tuan-tuan. Contohnya orang lagi pakai baju kemeja kotak katik tu. Pakai seluar selek, maju masuk dalam, pakai selipar jepun. Macam menggelar nampak. Tuan-tuan. Cantik segak lah. Bagaimana keadaan mereka sekarang ini? Cuba fikir balik. Semalam mereka dalam keadaan yang begitu menarik. Kita pun tengok semaknya, segaknya, makcik ni, segaknya, maklum ni. Tapi hari ini bagaimana keadaan mereka? Mereka sedang dimamah, sedang dilenyapkan oleh bumi yang sedang merangkus memakan mereka. Itulah kematian. Maka tidakkah terfikir kepada kita untuk membuat persiapan bagi menghadapi kematian. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena meminimalkan. Apa maksudnya? Setidak-tidaknya orang kata minimalkan dosa-dosa kita di atas muka bumi ini. Kita bukan maksum. Kita bukan maksum. Kita bukan para nabi, bukan para rasul dan malaikat. Kita tidak maksum. Setiap hari kita buat dosa, setiap saat kita buat dosa. Celak mata saja pasti ada dosa. Sebelum nak tutup mata, nak tidur besok, nak tidur tengah malam tu,
kita penuh dengan dosa. Baik, tetapi tuan-tuan, sedar atau tidak sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah pun mengampunkan dosa kita. Ini sedar atau tidak? Berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Nabi tanya, hendakkah kamu aku tunjuk satu keadaan di mana Allah menghilangkan dosa-dosa kamu dan mengangkat kedudukan kamu. Maksud kata, Nabi nak tunjuk kepada umat dia, walaupun keadaan ini adalah bersama dengan para sahabat, tetapi sebenarnya ianya untuk umat dia juga. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hendakkah kamu aku tunjuk 3 amalan yang kalau kamu buat. Ni kita buat hari-hari ni tuan-tuan, tapi mungkin sedar atau tidak je. Kita buat, tuan-tuan buat, saya buat, cuma tak tahu je. Oh, rupanya amalan yang aku buat ni adalah amalan yang boleh mengampunkan dosa. Mungkin kita tak tahu, mungkin kita tahu. Bukan setakat menghapuskan dosa, boleh mengangkat. Angkat apa? Angkat darjat kita. Tuan-tuan, bukan senang nak suruh orang angkat darjat kita ni. Senang tak tuan-tuan? Payah. Nak suruh orang respect kat kita payah. Ada orang main rumah kita tak suka kat dia. Dia main juga, kita angkat ayat kosong kat dia. Aduh, bini aku tak ada, bini aku pergi mana, tak tahu. Bini aku petang-petang suka berjalan, aku pun tak tahu biar aduh angkat ayat kosong dah. Dah. Itu kita tak respect kat dia. Tapi cuba orang-orang yang kita respect main kat rumah kita. Duk saat tu, aku nak pergi Sungai Dua beli mi udang. Hantu pusat. Apa mi udang nak beli kita makan. Abang kata respect. Sebab tu kalau orang yang kita takut, tapi kita tak respect, dia main tuan-tuan, kita diam. Jangan cakap banyak. Dia ni baking sikit ni. Cengeng tak. Baking kan. Bukan bengkang kan. Bengkang tu kuih, baking. Bengkang tu kuih Kelantan, baking tak. Cengeng tak. Lepas dia balik tuan-tuan, confirm tuan-tuan pakat kutuk dia. Orang tak guna main sini makan darah orang misal. Tak guna main sini satu mendang tak dapat abang tuan-tuan. Kita marah dia balik. Tengok tuan-tuan. Kita marah dia balik. Bermaksud nak mengangkat darjat ni hanya Allah yang boleh buat. Allah angkat darjat kita. Tapi sebelum Allah angkat darjat kita, Allah uji kita dulu. Allah bagi sakit, Allah bagi kafarah atas diri kita. Itu Allah nak angkat darjat kita. Ada orang sakit sama setahun, tak? Ada orang sakit 2 tahun, lepas sakit tu orang respect kat dia. Pasal apa? Allah mengangkat darjat dia, tuan-tuan. Jadi kalau dibuat 3 perkara ini, maka nescaya yang pertama terhapuslah dosa dia, tetapi yang penting tidak berkaitan dengan manusia. Yang kedua, Allah angkat, Allah tinggikan kedudukan dia. Yang pertama, qalu bala ya Rasulullah, katakanlah kepada kami, bahkan kami nak dengar ya Rasulullah. Qala isba'ul wudu'i 'alal makarih, kamu menyempurnakan wuduk kamu di saat-saat kamu berada dalam kesulitan. Kita ambil air semayang di saat-saat yang patut-patut kita tak ambil, tapi kita usaha bagian. Contoh, apa dia tuan-tuan? Nak tidur malam saat lagi. Nak tidur malam. Nabi sebelum tidur dia berwuduk. Kita nak tidur dah ngantuk sangat. Setan kata, nak pergi mana? Nak pergi wuduk. Jangan kalau kamu ambil air semayang basuh muka confirm kamu tak dilena saat lagi. Dia pukul 12 malam ni. Kita pun gagah bangun juga tuan-tuan pergi ambil air semayang. Itu dinama menyempurnakan wuduk di dalam saat kesulitan. Ambil air semayang nak solat duha. Baru nak angkat takbir, tiba-tiba benda Allah berbunyi kat bawah. Pek, panjang pula dah. Ketuk pula dah. Tak apalah, aku supaya duha besok je lah. Itu tidak menyempurnakan wuduk dalam kesulitan. Tapi dalam keadaan macam tu, dia pergi juga tuan-tuan. Keluar bilik air, ketuk lagi. Punyalah jahat kentut ni. Syaitan duk tarik dari pusat kentut, tak bagi dia semayang duha. Keluar lagi, kentut lagi. Tapi dia gagah juga tuan-tuan. Akhirnya dia berjaya semayang solat sunat duha. Itu dinamakan menyempurnakan wuduk di dalam kesusahan. Kamulah juga dengan orang yang sakit, yang terlantar di hospital, tak boleh nak ambil wuduk.
tapi disempurnakan juga wuduk dia dengan kadar kemampuan dia, maka inilah yang disebut sebagai menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang sangat sulit dan dalam. Jadi kalau kita buat perkara yang pertama ni, Nabi sebut apa? Keampunan dosa ke atas dia dan diangkat darjat dia. Yang kedua, Nabi kata wa kasratul khuta ilal masajid, banyakkan melangkah ke masjid. Pasal apa melangkah ke masjid? Nak sembahyang, cantik. Nak sembahyang apa? Sembahyang berjemaah, cantik. Pasal apa datang masjid? Nak beriktikaf, cantik. Pasal apa datang masjid? Masjid buat majlis gotong royong, nak cuci-cuci masjid sebab kita nak buat program, cantik. Pasal apa datang masjid? Ada usrah, ada halaqah, amallah masjid, cantik. Ada mesyuarat, cantik. Tapi ada juga orang datang masjid tapi datang tak ikut time sembahyang. Dia datang pukul 11, kemudian dia datang pula pukul 3, dia datang pula pukul 6 petang, dia datang pula pukul 9 malam. Ini dikatakan tidak mendapat pahala. Sebab apa? Sebab dia datang nak berok kat masjid dia, rumah dia tak ada air. Ini disebut tidak mendapat pahala, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bergantung kepada niat. Kalau niat yang kita lakukan kerana Allah SWT, tuan-tuan duduk daripada rumah main masjid nak sapu tak cicak. Wa kasratul khata ila masajid, inilah disebut orang yang banyak melangkah datang masjid. Sebab tu kalau tuan-tuan rumah depan ni depan rumah ni, tuan-tuan jangan turun masuk ke sini. Pergi pusing kat lunas dulu main corner sini. Dapat banyak pahala. Balik syokat lah. Ni dak rumah Allah Akbar pun sampai Allah sedikit je dapat pahala. Ataupun pusing satu taman. Abang kata, ya bang, tu azan dah kedengaran. Jom kita pergi masjid. Jom naik motor pusing taman. Masjid dapat banyak pahala, tuan-tuan. Sebab apa? Sunat datang jalan yang jauh, kembali jalan yang dekat, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, wantizarus salati ba'da salah, menunggu satu masa solat sehingga solat yang lain. Ini besar pahala dia sampai dihapuskan dosa dan diangkat darjat. Apa maksud dia? Tuan-tuan duduk dalam satu-satu majlis ilmu, contohnya maghrib, duduk dengan kuliah, kuliah tu kuliah, lena tu lena, tak ada masalah. Itu nama juga menunggu. Cuba tuan-tuan tengok orang yang menunggu di tersimbang. Adakah semua lena atau semua jaga? Ada lena dan ada jaga, kan? Jadi tak mustahil dalam kuliah ni ada lena dan ada jaga. Sebab nama lagi menunggu, tuan-tuan. Jadi menunggu dari satu kuliah, satu masa kepada satu masa solat. Contohnya daripada maghrib kepada isyak, kita tunggulah sampai azan buka mandang, maka kita sembahyang. Maka itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Orang inilah yang akan diampunkan dosanya dan juga diangkat darjatnya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, hak ni kita buat hari-hari dah. Ni kita buat hari-hari, cuma kita tak tahu. Hari ni kalau tuan-tuan dah tahu, lipat gandakan lagi, insya-Allah kita akan dapat keampunan. Kerana yang saya nak maksudkan di sini, kembali kepada Allah dalam keadaan dosa yang sangat minimum, supaya dosa-dosa kita sudah tidak lagi dihitung oleh Allah di akhirat besok. Supaya segala dosa yang kita buat di muka bumi ni Allah tak hitung di akhirat besok. Di mana Allah hapuskan di muka bumi. Kita bimbang, banyak nanti kita bawa ke akhirat, baru kita nak beramal, tak ada bahagian. Sebab apa? Akhirat bukan sifatnya untuk beramal. Dunia tempat beramal, akhirat adalah tempat dihukum segala kesalahan kita, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, musannif juga menulis, tidakkah kamu melihat mereka ini ada anak, ada isteri, apa yang jadi pada mereka? Ada yang jadi yatim, ada yang jadi baru, janda dan sebagainya. Mereka ini berpisah dengan mereka tersebut, mereka ini berpisah, dan mereka ini berpisah juga dengan masjid, dengan tempat sembahyang mereka, dan sedang apa saja yang mereka hadiri, termasuk majlis-majlis juga, mereka ini berpisah. Baik, cuba kita renungkan, katakan. Cuba kita renungkan, kata musannif, cuba kita renungkan. Kalau mereka pun telah berpisah dengan kita, bagaimana kita, adakah kita tidak akan berpisah dengan mereka, tuan-tuan? Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 14, Abu Darda berkata,
mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah diri kamu seperti salah seorang daripada mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu orang yang telah mati. Rupa-rupanya untuk mengingati kematian, salah satu caranya adalah menganggap bahawa kita juga telah mati. Siapa kata? Abu Darda, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, kalau kamu nak ingat kematian itu, sungguh rupanya kematian ini banyak cara. Kita boleh ingat kematian dengan berbagai cara. Buat kubur dalam rumah, dah. Dan salah satu caranya adalah anggap bahawa kita ni dah mati. Berkata Abdullah bin Mas'ud, orang yang bahagia Allah adalah orang yang dapat pengajaran daripada orang lain. Apa dia? Dia tengok orang mati, dia pun sebutlah, aku juga akan mati. Cuma macam mana cara mati? Cuma cara mati. Sebab itu kalau tuan-tuan perhati dalam satu hadis, orang yang tak sembahyang, orang yang sembahyang dan orang yang tak sembahyang. Hadis orang tak sembahyang ni hadis dhaif, no? Hadis dhaif kita beramal, bukan berhujah, no? Hadis banyak saya tak baca. Kemudian hadis berkenaan dengan rahmat Allah, kurniaan Allah kepada orang yang sembahyang ni, Allah bagi 5. Allah bagi 5, tuan-tuan. Man hafaza ala salati akramahu Allah bi khamsin khisal. Nabi sebut, siapa-siapa yang jaga sembahyang dia. Tuan-tuan, kenapa sebut sembahyang? Sebab sembahyang adalah ibadat yang utama Sebab ibadat sembahyang ni adalah ibadat yang pertama selepas Allah sebut tentang dia. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ini daripada surah Taha. Allah sebut, akulah Tuhan, akulah Allah. Hak segala menumpang kena tumpang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menumpang pada Allah dan kita berhajat kepada Allah. Tidak ada Tuhan. Allah sebut, akulah jua Tuhan, maka sembahlah aku. Kemudian selepas Allah memerintah kita sembah dia, maka sembah dengan cara wa aqimis salat. Laksanakan ibadat sembahyang untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut, siapa-siapa yang menjaga sembahyang dia, yakni menjaga waktunya, menjaga khusyuknya, menjaga rukunnya, menjaga sifat sembahyang itu sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan dia dengan 5 sebab, 5 cara. Yang pertama, tuan-tuan, Allah mengangkat, membebaskan dia daripada kesempitan hidup. Kalau dia sakit, Allah sembuhkan dia. Bukan doktor sembuhkan kita. Doktor itu alat, doktor itu medium saja. Lakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Doktor itu bukan penyembuh, ubat itu bukan penyembuh. Sebab tu kalau makan ubat itu sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ubat ini hanyalah sadar ikhtiar, ya Allah. Aku mohon kesembuhan daripada-Mu, ya Allah. Apa pula tu dah ubat? Ubat ni doktor kata tak ada ubat paling bagus ni, kalau makan confirm sembuh. Syirik kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bebaskan kita daripada segala kesempitan hidup. Dhiqa 'aishan. Allah bebaskan kita daripada kesempitan hidup. Kalau kita miskin, Allah kayakan kita. Kalau kita sakit, Allah sihatkan kita. Kalau kita ditimpa musibah, Allah legakan, Allah tenangkan kita. Kalaulah kita tak sembuh, tuan-tuan, sakit lama tak sembuh, Allah campurkan rasa sabar dalam diri kita. Kalau kita serabut paut, tuan-tuan, ada anak pun serabut, ada bini pun serabut, ada duit banyak pun serabut, tak ada duit pun serabut, Allah campurkan ketenangan dalam hati kita. Bahkan Allah menutup pintu-pintu kefakiran atas diri kita. Allah tak buka. Orang yang sembahyang, Allah tak buka pintu kefakiran, Allah tutup, tuan-tuan. Apa maksud tutup? Berarti benda-benda susah tidak main kat dia. Apa maksud buka? Benda susah main. Contoh, kalau Allah buka pintu kefakiran, dia dapat beri. Ini bukan politik saja, dia sebut beri lah bagi dengar. Dia dapat beri 250. Tuan-tuan, dia dapat beri 250. Dia pun tak nutup pergi. Dia kata, hari ni aku nak beri ni,
Sampai-sampai tengok orang beratur panjang. Ampun, dia tak ada relax kau main duk beratur hari ni pasal apa? Kau tahu tak aku nak ambil premium? Nongok orang pula kan. Sampai kat kantor dia tunjuk IC dapat dah beri 250 orang tak semayang. Ni contoh orang tak semayang, no? Allah buka pintu kefakiran. Start motor tak hidup. Pasal apa pula tak hidup? Main tak hidup, minyak tak ada apa, pokok-pokok minyak penuh. Tak hidup juga, tukar pelak tak jadi. Ada lah ni benda lain tadi, dia kata ni ada sakar ni. Dia bawa motor tu kat Cina. Dia akhlak yang nama pakai Cina. Cina kira. Okey, mau repair kan? Ya, 260. Beri dapat berapa tadi? 200.5. Kena bayar lagi 260, hilang RM10. Itu nama dia Allah buka pintu kefakiran. Ada orang yang Allah tutup kereta dia tak pernah servis. Dah lah tak pernah servis. Pintu ni jatuh tak jatuh? Jatuh tak jatuh? Nak tutup pun takut. Tapi sampai ke Johor tuan-tuan. Sampai ke Johor. Allah tak pernah rosakkan kereta dia. Ada orang tu gaji hari ni, besok tak ada gaji habis lah. Allah buka pintu kefakiran. Ini namanya keberkatan hidup. Kalau kita melaksanakan solat tadi, Allah tutup pintu kefakiran. Yang kedua, tuan-tuan, Allah bebaskan kita daripada azab kubur. Yang ketiga, tuan-tuan, kita di antara orang yang akan terima catatan dengan tangan kanan. Disebut ashabul yamin. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qiyamah. Dan yang keempat, tuan-tuan, kita akan melalui titik sirat dengan keadaan cukup laju. Dan yang kelima, tuan-tuan, kita akan masuk syurga tanpa hisab. Dapat orang yang jaga sembahyang dapat 5. Orang yang tinggal sembahyang dapat 15. Tuan-tuan nak 5 ke 15? 15 banyak sikit, no? Ni hadis doa, tapi hadis doa boleh beramal dengannya. Jangan tolak hadis doa, sebab hadis doa pun daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abu Hurairah, panjang saya tak membaca, tapi saya nak cerita dia, tuan-tuan. Yang pertama, kalau kita tolak saja, tidak mau sembahyang, ataupun kita lalai, ataupun kita sengaja meninggalkan sembahyang, ataupun kita menghimpunkan sembahyang dengan suka hati. Contohnya pukul 4 sembahyang asar, sembahyang zuhur, ataupun waktu tahrim sembahyang zuhur. Kita sembahyang waktu tahrim sembahyang zuhur. Contohnya asar berkumandang, kita sembahyang zuhur. Sembahyang ni dia ada 4 waktu. Waktu yang fadilat, waktu yang harus, waktu yang makruh, dan waktu yang haram. Bila yang fadilat ni, tuan-tuan, di antara selepas azan sehingga dah 1 jam kemudian. Kemudian waktu yang harus selepas 1 jam kemudian sampai dah 1 jam kemudian. Bila waktu yang makruh, ketika mana sebelum masuknya waktu azan yang lain. Bila waktu tahrim, ketika mana masuknya waktu lain, kita sembahyang zuhur. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar juga. Pasal apa? Jimat air sembahyang. Nak jaga wuduk lah kononnya. Jadi orang macam ni layak dah masuk dalam neraka win. Fawailul lil musallin. Layaklah tuan-tuan orang yang sembahyang. Orang yang tak sembahyang, saqar tempat dia. Masalakakum fis saqar. Puak-puak ni lah hak duduk dalam saqar. Hak tak sembahyang. Hak sembahyang pula duduk dalam win. Win itu adalah satu lembah. Hak duduk dalam neraka. Dalam neraka ada lembah lagi. Allahu Akbar. Mana kata dalam neraka ada lubu. Kalau kita pergi sungai, kita pergi tebalan jala, tuan-tuan. Pergi tebak tempat biasa tak jadi apa. Tiba-tiba dia kata, ujung ada lubu. Situ banyak ikan, tuan-tuan. Lubu itulah orang-orang yang sembahyang dengan cara yang santai, dengan cara yang lalai dan sebagainya. Maka lubu itulah nanti uwitlah tempat mereka duduk, tuan-tuan. Baik, yang pertama, tiada keberkatan atas diri dia. Cerita yang saya cerita tadi. Ada anak-anak sekapu, ada bini cengik. Bini kalau tak jengkau suami 1 hari tak sah hidup. Baliklah orang tua ni. Dia jengkau suami dia, no? Suami minta Allah dapat gaji habis, masuk kerja pejabat, gaduh dengan jiran, gaduh. Tengok jiran cat pagar, dia pun cat pagar. Tengok jiran beli motor, dia pun beli motor. Tengok jiran pasal oni, dia pasal oni. Tengok jiran pasal ekor, dia pasal ekor. Apa jiran buat, semua dia buat. Itu orang panggil apa, tuan-tuan?
Untuk bagi hasad dan sadegi tuan-tuan. Maka orang macam ni hilang keberkatan. Yang kedua, tidak ada seri pada wajahnya, tidak ada nur pada wajahnya. Orang ni as-salat, ada satu hadis Nabi saya tak ingat, sembahyang itu adalah nur, cahaya. Jadi orang tak sembahyang hilang. Kadang-kadang kita tengok orang hitam. Tak, kita tengok hitam je muka, berarti wajahnya berseri-seri. Allah Akbar. Kesan daripada min asali sujud, kesan daripada sujud, tuan-tuan. Ada orang putih, pakai kuku putih lagi, tuan-tuan, tapi Allah muka nampak berlengan. Allah berlumuh, you know, berlumuh. Allah, wajah muka kamu ni, nasib baik tak jadi menantu aku. Tengok tuan-tuan. Orang macam ni hilang nur cahaya. Segala amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia buat kita jihad sekalipun. Dia naik hari pilihan raya, dia naik pokoknya tuan-tuan pasang bendera, jatuh mati. Jihad ni, jihad mayang tak habis, tak ada pahala, tuan-tuan. Kosong, no? Kosong. Bagilah sedekah banyak-banyak atas muka bumi ni, cek semayang tak? Tak semayang, kosong. Ya tuan-tuan, no? Ini Allah bagi dia atas muka bumi. Doa dia tidak diangkat. Dia tak semayang tapi dia berdoa. Duk saja, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosaku. Mayang tak juga? Macam mana Allah nak ampunkan dosa dia? Yang seterusnya, tidak ada saham di kalangan doa orang Islam, orang mukmin. Kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua datang ke bumi ni, tuan-tuan, semua umat Islam Allah ampunkan, tapi dia seorang tak semayang, maka dia tidak termasuk daripada golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah ruhnya keluar dalam keadaan tidak aman. Itu 6 yang pertama. Yang kedua, di saat dia berada dalam sakaratul maut, Allah matikan dia dalam keadaan hina pada pandangan mata, ataupun hina tempat, atau hina pada masa, no? Allah matikan dia di kelab malam, Allah matikan dia dalam keadaan mata tidak Allah hinanya matinya, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan minum arak dan sebagainya. Allah matikan dia dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, Allah matikan dia dalam keadaan kelaparan. Allah yang ketiga, Allah matikan dia dalam keadaan dahaga. Yang seterusnya, tuan-tuan, di dalam kubur. Di dalam kubur nanti, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bumi ni, kubur tu, menghipik dia sampai bersilang tulang dia. Ini asal yang pertama. Orang soleh kena hipik juga, tapi hipik dalam keadaan yang mendamaikan, seperti seorang ibu sedang mendodaikan anak. Anak, saya belajar cara pegang budak, tuan-tuan. Ni saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Jadi tuan dengan tok nanti kalau ada cucu menangis, pegang macam ni. Tak boleh pegang macam ni, dia tak suka budak. Sebab kita pegang macam ni tak. Dah berhentilah menangis. Orang lelaki budak menangis, budak susu dia bagi dah. Dah, dia tak mahu tidur macam tu. Sebab tak sama seperti dalam rahim dia. Ini cerita budak kecil, bukan budak umur 10 tahun kan. Umur budak kecil. Macam mana cara pegang? Ni, kilit macam kilit beg nak main kuliah ni. Nampak tak? Itu, tapi nampak ganas, tapi tak ganas ni, tuan-tuan. Ini kaedah pegang budak dalam keadaan dia berada di dalam rahim mak dia. Ini yang pertama. Yang kedua, pegang macam ni. Tak kat perut kita, muka dengan mata dia ni. Kita jangan kita tidur pula. Kita duduk begini tidur. Macam ni, tuan-tuan. Ini kaedah kalau cucu tuan-tuan nangis, yang pertama. Kalau menangis juga tak berhenti, kita cari minyak gigi lah, tuan-tuan. Senang. Baik, yang seterusnya, disalai dia api di dalam kubur. Api dalam kubur ni tak mematikan kita. Masalahnya kalau mematikan kita apa? Api dalam kubur ini tidak mematikan kita. Kalau yang golek tu tuan-tuan tengok tak mati, macam mana tak? Bakar-bakar tak mati. Yang golek tu lompat lari, tuan-tuan. Kambing barbecue, bakar-bakar tak mati, lompat lari dia, tuan-tuan. Kita lari tak mana? Semua tertutup rapat. Duduk dalam situ, terimalah azab daripada Allah. Yang ketiga dibelik ia dengan binatang bernama ular, seekor ular yang bernama Suja'ul Aqrab. Ular ni belik, tuan-tuan. Hadis ni hadis dhaif, tak payah tuan-tuan nak tikai dengan saya. Hadis ni hadis dhaif, beramallah supaya ini menambah keimanan kita, no? Kita bukan nak berujar ni, kita nak bertambah iman. Umat Islam, tuan-tuan, hari ini banyak hilang amalan, tapi banyak berdebat. Kita sudah hilang banyak amalan, tidak lagi menjadi ahli zikir, tetapi kita banyak menjadi ahli jidal, ahli yang suka berdebat.
Tuan-tuan patah balik kepada asal. Banyaklah kita menjadi ahli zikir supaya Allah SWT memudahkan urusan kita, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, yang seterusnya adalah ketika mana kita berada di padang mahsyar. Ni Allah SWT bangkitkan kita, tuan-tuan. Yang pertama, malaikat ni, tuan-tuan, dia akan ambil kita, dia akan seret kita, kemudian dimasukkan gelungan-gelungan rantai ke dalam mulut kita, sehinggalah gelungan itu terbit muncul dekat punggung kita, kat dubur kita, maka diseret kita untuk bawa ke mahkamah Allah SWT. Katanya Ibnu Abbas, kalaulah satu gelung rantai itu jatuh ke muka bumi ini, maka sudah pastilah bumi ini akan terbakar semua sekali, jerebu kita nanti, tuan-tuan. Kalau jatuh ke muka bumi ini, tuan-tuan. Yang seterusnya, tuan-tuan, Allah SWT tidak melihat kita. Kalau Allah tidak melihat kita, tuan-tuan, rugi kita di akhirat besok. Dan yang ketiga, tuan-tuan, yang terakhir adalah tidak diampunkan dosa kita dan sudah pasti diazab kita dengan azab yang pedih. Ini antara janji-janji baginda Rasulullah SAW kepada orang yang sembahyang, dan juga janji daripada Rasulullah kepada orang yang tidak tunaikan sembahyang. Baik, kita tengok satu cerita di sini. Bawah sekali muka surah 14. Pada satu hari Ibnu Mut'i, iaitu Abu Hasan Yahya namanya, tuan-tuan, memandang kagum rumah yang sangat indah. Dia tengok rumah tu cantik. Dia tengok cantik rumah tu, tuan-tuan. Tiba-tiba ia menangis dan berkata, demi Allah, seandainya tiada kematian, nescaya aku berbangga dengan rumah yang besar. Dia sebut, dia tengok rumah besar tu, kalaulah mati itu tidak wujud atas muka bumi, nescaya aku akan berbangga dengan rumah itu. Tetapi dengan sebab adanya mati, maka kematian telah menghalang aku daripada sifat berbangga-bangga. Kemudian, tuan-tuan, seandainya aku mampu menahan segala azab kubur, nescaya aku akan senang terhadap dunia. Dia sebut dua benda. Yang pertama, rumah yang besar ini, kalaulah tidak adanya nama mati, maka rumah ni akan menjadi satu kebanggaan aku. Yang kedua, kalaulah dalam kubur tu aku kebal, aku pakai ilmu Superman contohnya, tuan-tuan, duduk dalam kubur, malaikat kata puasa geli-geli Arab. Kata malaikat buat apa ni? Malaikat kata-kata, tak pasal apa pun, kalaulah aku boleh mampu menahan. Tapi tak ada manusia boleh. Tak ada manusia boleh. Dengan azab kubur tadi pun dah takut. Tiga sesuatu hak disebut dalam hadis Nabi tadi. Dihipit kita, berdatang patah, habis busuk kita, tapi tak mati. Kita dengar yang itu saja dah pun kita tak mampu nak fikir dah. Maka katanya beliau bahawa sesungguhnya seandainya aku mampu menghadapi azab kubur, nescaya aku akan senang dengan nikmat dunia. Tetapi oleh kerana aku tidak mampu, maka aku tidak akan senang dengan tidak nikmat dunia. Apa maksud senang? Maksud kata aku tidak akan bercita-cita untuk memiliki nikmat dunia yang bersifat sementara. Maka dia pun menangis begitu lama sekali, tuan-tuan. Rugi kalau kesempatan kita itu atas muka bumi ini kita tak menangis. Rugi sama sekali. Tengok Hindustan pun menangis, takkan tak boleh menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari, tuan-tuan, kalau tak boleh menangis tak apa. Tapi jangan setahun tidak pernah menangis kerana takutkan Allah. Cuba kita cek daripada muda sampai kita berumur sekarang ni, pernah tak kita menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah tak kita menangis mengenangkan dosa-dosa kita? Pernah tak kita menangis tentang satu azab Allah bagi kelapangan kepada kita, tidak diazab kita pada masa kita melakukan dosa? Tengok, tuan-tuan, Allah tangguhkan kita, terang kita menangis. Tengok, pernah tak? Baik, tuan-tuan, siapa-siapa yang boleh menangis itu, tuan-tuan, bermaksud hati dia cukup lembut. Apatah lagi kalau dia mula mengingati kematian, maka kematian itu sebenarnya melembutkan hatinya, mematahkan segala angan-angannya, menyingkap segala rahsia-rahsia kehidupan. Mati itu sebenarnya adalah jalan untuk dia sampai ke akhirat. Mati itu sebenarnya adalah cara untuk dia menghilangkan keseronokan dia di atas muka bumi. Mati ni dia tak tahu siapa, dia akan siapa sama sekali tak. Orang saleh pun ditegur, orang soleh pun ditegur,
orang tak soleh pun dia tegur, orang kaya pun dia tegur, orang miskin pun dia tegur. Jangan sampai kena tegur baru kita nak taubat, tak guna. Di saat mula dia menegur, bermaksud bermulalah saat kiamat bagi kita. Yang sebagaimana saya sebut pada awal kuliah tadi, bahawa apabila sampai ajal kita, berarti itu adalah kiamat bagi kita. Baik kematian akan menegur kita, akan menyapa kita, tak kira siapa. Apabila dia sampai saja tuan-tuan, maka dia tidak akan kira masa dan keadaan, kerana itulah datangnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun menangis dan tuan-tuan begitu lama sekali sehingga suaranya, tangisannya tidak lagi kedengaran. Mana kata sekok habis tuan-tuan. Sekok habis berarti sangat dia takut akan yang pertama azab Allah, yang kedua takut dia kepada yang namanya kematian. Wallahu a'lam.